jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah mesti ada apa? Ada fi'il. Okey, ada fi'il ashrabu. Satu lagi kena ada fa'il. Okey, ashrabu fi'il, minum. Siapa yang minum ni? Siapa fa'il dia? Ana, dhamir mustatir. Ana, dhamir mustatir yang tak nampak ana dalam ni. Jadi kita ada fi'il ashrabu dan kita ada fa'il mustatir. Dhamir mustatir ana. Jadi fi'il dengan fa'il dia membentuk jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah mesti ada fi'il dengan fa'il. Baik. Moga-moga dengan bismillah, nabda'u bismillah darsana fi hadhihi lailah insyaallah. Kita ambil keberkatan bismillah, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Setiap benda yang baik tapi tak mulakan dengan bismillah maka dia kurang berkat dia, tak ada. Dia tak ada lah keberkatannya, kurang keberkatannya ataupun terputus keberkatannya. Sebab itu kita mulakan dengan bismillah. Jadi bismillah ni adalah jumlah, kita boleh buat dia, takdir dia adalah jumlah fi'liyah. Boleh juga dia menjadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ibtidai, bermulaannya aku, ibtidai, bermulaannya aku, bismillah, dengan nama Allah. Jadi kita tak sebut bismillah itu boleh jadi jumlah fi'liyah, iaitu abtadi'u bismillah, aqra'u bismillah, ashrabu bismillah, a'malu bismillah. Kita mula apapun boleh jadi jumlah fi'liyah, ataupun kita buat dia jumlah ismiyah. Ibtidai, permulaannya aku, bismillah, dengan nama Allah. Ibtida' itu jadi mubtada', bismillah itu jadi khabar dia. Okey nah. Okey, sebab satu lagi, sebab apa di sini dia ada alif? Sebab ba huruf jar tambah dengan ismun. Tetapi dalam Fatihah dia tak tulis, dia tak ada alif sebab dia sambung terus. Sebab apa sambung terus? Sebab banyak dibaca. Bismillah ni banyak dibaca. Oleh kerana bismillah ni banyak sangat dibaca, baca Quran, mari kita nak makan membaca, kita nak buat ni kita baca bismillah. Disunatkan baca bismillah dalam semua gerak-geri kita, pekerjaan kita, apa yang kita buat. Maka bismillah itu alif dan juga ba itu, ba dan juga alif itu dia bersambung dengan sin. Sebab apa? Sebab dia banyak sangat dibaca bismillah ni. Dan kita pun kena beramal dengan bismillah. Kalau boleh apa jua perkara yang kita buat, kita mulakan dengan bismillah. Okey, habis jumlah fi'liyah. Sekarang kita tengok alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin, jumlah ni jumlah apa? Fi'liyah ke ismiyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah sebab alif lam. Sebab dia bermula dengan Ismiyah Ustaz. isim. Bermula dengan isim. Yang ni kita panggil isim. Di depan kita panggil apa? Jumlah yang bermula dengan isim, jumlah ismiyah. Dan isim yang di depan tu nama dia? Mubtada. Ahsan. Mubtada. Okey, alhamdu, kita nak cerita apa pasal alhamdu? Cerita berkenaan dengan alhamdu itu, ataupun dalam bahasa Kedahnya, nak habaq apa pasal alhamdu. Jadi nak habaq apa pasal alhamdu? Alhamdu ini milik Allah ataupun sabit kepada Allah. Lillah. Jadi lillah ni dia huruf jar lam tambah dengan Allah, jadilah lillah. Dia syibih jumlah. Lillah ni syibih jumlah ni adalah khabar kepada mubtada. Jadi di dalam jumlah kita dah tengok tadi ada jumlah fi'liyah, ayat-ayat bahasa Arab ada jumlah fi'liyah, dan di sini ayat bahasa Arab juga dia ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah bermula dengan fi'il, jumlah ismiyah bermula dengan isim. Contohnya yang paling dekat dengan kita, bismillahirrahmanirrahim, maksudnya
aqra'u bismillahirrahmanirrahim untuk jumlah fi'liyah. Manakala contoh untuk jumlah ismiyah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mubtada, lillahi jar majrur ataupun syibih jumlah, dia adalah khabar kepada mubtada. Kita nak cerita apa tentang pujian-pujian ni, segala puji-pujian ni. Segala puji kita nak cerita apa adalah milik Allah ataupun wajib kepada Allah ataupun sabit hanya kepada Allah. Jadi cerita dah habis sampai situ. Rabbil alamin ini sebagai tambahan. Siapakah Allah? Sifat Allah itu. Siapakah Allah? Sifat dia adalah Tuhan semesta alam. Tuhan alam semesta. Rabbi jadi mudhaf, jadi na'at kepada Allah. Sebab tu dia dibaca dengan kasrah, majrur. Sebab Allah majrur. Allah majrur, maka dia pun jadi Rabbi. Sebab dia na'at kepada Allah. Dalam masa yang sama dia mudhaf, sandarkan kepada al-alamin mudhafun ilaih. Majrur juga. Al-alamun jadi al-alamin. Al-alamun marfu', al-alamin majrur. Baik. Selesai dah kita mengambil keberkatan Al-Fatihah dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada tajuk kita insya-Allah. Tajuk kita pada malam ini. Tajuk apa tau? No. Tak ada. No, tak ada. Dia takat an saja. Bukan anna. Kita, tajuk kita malam ni adalah an sahaja. Nampak dah ni? Nampak kan? Nampak tak nampak? Nampak Ustaz. Kita jumpa tajuk an ni dekat mana? Adawatun nasbi. Adawatun nasbi ada berapa? Empat. Baik. An, Lan Lan. lan, Dan kai, Itan. izan. Satu lagi? Lam Hatta kan? An, lan, kai, izan, hatta. Hatta ni boleh jadi dia adalah yang menasabkan ataupun dia dinasabkan oleh an yang tersembunyi. Tak apalah. Tapi nak mudah-mudah kita ambil yang ni lah. Izan ni tak guna sangat. Dia tak banyak yang digunakan sangat. Tak apa. Jadi an, lan, kai, izan, hatta ni bila masuk, dia masuk kepada apa? Dia masuk ke fi'il. Adawat, nama dia adawatun nasbi. Dia menasabkan fi'il apa? Fi'il mudhari'. Adawatu nasbi fi'lil mudhari'. Adawatu nasbi al-fi'lil mudhari'. Dia masuk dekat fi'il mudhari' yang asalnya marfu', dia menjadikan fi'il mudhari' itu jadi mansub. Yang ni yang kita belajar dalam ilmu nahwu. Contoh fi'il mudhari' yang marfu'. Yashrabu. 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 Marfu' dengan apa ni? Fi'il mudhari' marfu' dengan apa? Dhammah. Alamat rafa' dia dhammah. Yashrabani. Marfu' alamat rafa' dia apa? Alif. Alif. Kita dengar awal ada dapat yang lain. Ada jawapan yang lain selain alif. Subutun nun. Yashrabani. Subutun nun. Adanya nun ni maksud dia marfu' lah. Tashrabani. Fi'il mudhari' marfu', alamat rafa' dia adalah subutun nun. Adanya nun ni menampakkan bahawasanya dia ni adalah marfu' lah. Asal-asalnya marfu'. Lepas tu yashrabuna. Lepas itu tashrabuna. Dan yang terakhir tashrabina.
Okey. Ni fi'il mudhari' yang marfu'. Marfu' alamat rafu' dia dhammah. Marfu' yashrabu. Marfu' alamat marfu' dia adalah nun. Yashrabani, tashrabani, yashrabuna, tashrabuna, tashrabina. Ada nun dekat belakang, dia panggil af'al khamsah. Marfu' alamat rafu' dia adalah subutun nun, adanya nun. Tetapi yang ni yang kita belajar dalam adawatun nasbi ya. Kita ulang balik, kita kata apa ni adawatun nasbi? Tempat. Bila masuk adawatun nasbi an, apa perubahan yang berlaku? Dia menjadikan fi'il mudhari' yang marfu' ni Mansub. marfu' dengan dhammah ay yashrabu, yashrabu jadi ay Rabah. yashraba. Marfu' dengan dhammah yashrabu, bila jadi mansub, masuk an jadi mansub ay yashraba. Bila masuk dekat ay yashraba ni jadi ay yashraba. Dia buang apa? Nun. Dia buang nun. Ay yashraba. Tashraba ni masuk an jadi an tashraba. Yashrabuna masuk an jadi yashrabu. Tashrabuna. Kadang-kadang buang nun jadi an tashrabu. Tashrabina masuk an dekat depan jadi buang nun jadi Tashrabi. antashrabi. Baik. Yang ni yang kita belajar dari ilmu nahwu. Fi'il mudhari' asalnya marfu'. Yashrabu, yashrabani, tashrabani, yashrabuna, tashrabuna, tashrabina. Ya, fi'il mudhari' marfu'. Ini marfu' dengan dhammah, tashrabu. Ada yang marfu' dengan nun. Subutun nun iaitu af'al khamsah, yashrabani, tashrabani, yashrabuna, tashrabuna, tashrabina. Tetapi bila masuk an dia akan jadi mansub. Yashrabu jadi ay yashraba, yashrabani jadi ay yashraba, dia buang nun. Yashrabani jadi nun tu buang. Ay yashraba saja. An tashraba, ay yashrabu, an tashrabu, an tashrabi. Okey. Ini yang kita belajar masa adawatun nasbi. Dan kita hanya hafal kaedah ni saja. Kaedah untuk baca baris yashrabu jadi an yashraba. Dhammah tukar jadi fathah bila mansub. Yashrabani an yashraba. Nun dibuang. Bila kita dia jadi mansub, masuk an dekat depan dia. Tetapi sebenarnya penggunaan yang ni yang kita nak tekankan, penggunaan an ini, nama dia an yang masuk kepada fi'il apa tadi? An. Dia masuk ada fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Dia an ni adalah an masdariyah. An ni, an yang masuk dekat fi'il mudhari' ni adalah an masdariyah. An masdar. Maksud dia apa dah? Okey, contohlah kita ambil contoh tu. Kalau kamu nak minta kepada guru untuk pergi ke bilik air semasa dalam kelas, yang ni semua pelajar akan hafal. Daripada tingkatan 1 dia akan hafal. Kalau dia tak hafal, dia kencing dalam kelas lah, kencing dalam seluar. Dia kata apa bila nak pergi ke kelas? Uridu an azhaba. Dia kena lapik sikit. Dia kena lapik sikit sebab uridu an azhaba ni macam terlampau ego dan juga terlampau sombong dengan guru. Cikgu, saya nak. Saya nak. Dia kena lapik sikit. Lau samahta. Lau samahta ni dan macam bahasa Inggeris macam kita kata excuse me. Maafkan saya. Bolehkah saya nak? Nak tu kita jangan cakap terus saya nak. Kita cakap sikit lau samahta ya ustaz. Jadi ini kita belajarlah cara untuk melembutkan ayat. Kalau uridu terus kita kata uridu tu nampak sangat kita ni sombong dan juga ego. Nak kita aja. Ikut dan kita aja. Jadi asal ayat dia uridu. Sebelum tu kamu tambahlah sikit lau samahta untuk guru, untuk kita beradab dengan guru dan juga beradab bercakap dengan orang. Tetapi ayat asal dia adalah uridu an azhabu ke azhaba?
Azhaba. Azhaba. Uridu an azhaba. Sebab asalnya azhabu, bila masuk an jadi an azhaba. Okey, yang tu kita tak tengoklah hari ni. Kita bukan nak tengok nahu, kita nak tengok penggunaan dalam insya'. Baik. An ni bila masuk tambah dengan fi'il mudhari', an dia masuk dekat azhabu, maka jadi an azhaba. Dia sebenarnya berada di tempat isim ni. Dia sebenarnya berada di tempat isim. An ni bila masuk pada fi'il mudhari', nama dia an masdariyah. Yang namanya an masdariyah, an dan juga fi'il mudhari' ini sebenarnya boleh ditakwilkan. Takwil ni kita panggil apa? Ditafsirkan. Boleh ditukarkan menjadi masdar. Masdar kepada zahaba yazhabu apa? Az-zihab. Jadi di sini maksud dia adalah uridu an azhaba, maksud dia masdar kepada azhabu tadi ni adalah az-zihaba. Ni. An azhab ni dia adalah masdar. Sebenarnya an dan juga fi'il mudhari' ini dia berada di tempat isim, tempat masdar. Masdar tu isim lah. Sama tak? Sama. Uridu an azhab sama tak dengan uridu zahab? Sama. Saya nak pergi. Uridu an azhab, saya nak pergi. Uridu zahaba pun saya nak pergi. Apa beza dua-dua ni? Beza dua-dua ni, yang ni pakai fi'il, yang ni pakai isim. Pakai fi'il, yang ni pakai isim. Okey nah? Jadi, sebenarnya asal-asal ayat ini adalah uridu fi'il dengan fa'il. Uridu fi'il dengan fa'il. Mana fi'il dia? Uridu. Mana fa'il? Siapa yang nak ni? Siapa yang mahu? Ana. Jadi fa'il dia adalah ana. Nampak tak dalam tu? Tak nampak. Saya nak. Dia fa'il dia dhamir mustatir. Wujuban taqdiruhu ana. Ni wajib. Tak boleh sebut. Tak boleh keluar. Uridu tu, fa'il dia duduk dalam tu tersembunyi. Takkan boleh terkeluar punya. Kalau kita buat keluar pun, dia tak jadi fa'il. Dia taukid uridu ana tu. Dia akan jadi taukid balik. Sebab dia memang duduk ada dalam tu. Tak boleh terkeluar. Baik. Uridu, fi'il. Fi'il mudhari'. Arada yuridu, ana uridu. Uridu. Uridu, saya nak. Nak apa? Sebenarnya, maf'ulun bih ni, az-zahaba, saya nak pergi. Az-zahaba. Asalnya maf'ulun bih adalah isim. Kamu ingat lah? Maf'ulun bih asal-asalnya adalah isim. Yang nak jadi maf'ulun bih asal-asalnya adalah isim. Jadi apa fungsi an masdariyah ini? An masdariyah, kamu ingat kaedah ni betul-betul. An masdariyah ini fungsi dia adalah meletakkan fi'il di tempat yang sepatutnya isim. Sepatutnya bila uridu fi'il dengan fa'il, dia mesti ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni asal-asalnya mesti isim. Az-zahaba, dia adalah isim lah, masdar. Masdar tu isim lah. Masdar tu adalah sejenis isim. Jadi, maf'ulun bih ni asal-asalnya masdar. Dia boleh diletakkan di tempat isim ini fi'il dengan syarat kena ada an. Juga kita bubuh fi'il mudhari'. Uridu an, untuk pergi. Saya pergi, jadi azhaba lah. Uridu an azhaba. Jadi tempat az-zahaba asalnya adalah tempat maf'ulun bih yang patut diletakkan isim, betul tak? Maf'ulun bih adalah asal-asalnya isim. Contoh, saya makan nasi. Contoh, saya makan nasi. Mana satu maf'ulun bih? Nasi. Ataupun Zaid makan nasi. Nasi itu. Saya makan nasi. Akulu al-aruzza. Al-aruzza tu maf'ulun bih. Yang dimakan oleh saya. Maf'ulun bih.
Maf'ulun bih asalnya isim lah. Aruz, nasi itu isim lah. Al-aruzza. Tetapi di sini isim ini kita boleh letakkan isim tu, gantikan isim itu dengan fi'il. Dia letakkan fi'il di tempat isim dengan syarat kena ada apa? An. Kena ada an. Jadi an ini membolehkan fi'il duduk di tempat isim. Jadi uridu zahab, zahab ni isim, kita boleh gantikan dengan uridu an azhaba. Azhaba. Nampak tak? Uridu az-zahaba boleh jadi uridu an azhaba. Okey. Azhaba. Itu ayat yang selalu kita pakai lah, uridu. Sekarang kita tengok kepada satu ayat ataupun satu fi'il wajaba. Mudhari' dah yajibu. Wajaba yajibu. Ini antara fi'il yang kebanyak-banyak menggunakan an selepasnya. Contoh, kalau kita nak kata wajib ke atas pelajar mengulang kaji pelajaran. Macam mana kita nak kata? Yajibu ala tullab. Yajibu alat tullab apa? An yuraji'u. Muraja'ah. Yajibu. Ala at-tullab. Muraja'. Wajib apa? Wajib mengulang kaji. Muraja'ah Ad-durus. ad-dars ataupun ad-durus. Tak apalah. Ad-dars ataupun ad-durus. Baik. Apa yang wajib kepada pelajar? Muraja'ah. Kita boleh gantikan tempat muraja'ah ni. Muraja'ah ni masdar kepada apa? Roja'ah. Raja'ah mudhari' dia? Yuraji'u. Yuraji'u. Jadi kita ambil balik ayat dia. Yajibu ala tullab. Yajibu ala tullabi Yuraji'. an. Kita move an dekat dia. Kita letak muraja'ah ni, kita gantikan masdar ni dengan fi'il. An tambah apa? Tambah fi'il dia. Fi'il mudhari'. Yuraji'u. Yuraji'ah. Okey, siapa yang yuraji'u? Tullab. Yuraji'ah ke apa? Yuraji'u. Okay, bila tulab ramai kan? Jadi kita kena bubuh untuk hum. Fi'il untuk hum apa dia? Yuraji'una. Bila ada an, kita kena buang Nun. nun dia. Nun. Atas Kita nun. buang nun. Jadi dia akan jadi yajibu ala tullab ay yuraji'u ad-dars. Menampak ni? Ini banyak berlaku lah. Masdar, asalnya masdar. Muraja'ah, masdar. Masdar kepada apa? Masdar kepada raja'a yuraji'u muraja'atan. Raja'a yuraji'u. Jadi muraja'atan. Muraja'ah ni masdar kepada raja'a yuraji'u. Jadi masdar ini boleh kita tukarkan dia menggunakan an masdariyah kembali kepada bentuk fi'il. Jadi kita boleh pakai yajibu 'ala tullabi an yuraji'u ad-dars. Okey, nampak tak? Okey, yang ni penting sebab apa? Sebab asal-asal yajibu adalah fi'il. Apa yang wajib? Mana fa'il kepada yajibu? Yajibu adalah fi'il bermaksud wajib. Apa yang wajib itu? Ulang kaji. Yang ni muraja'atu. Kita baca dengan muraja'atu.
Apa yang wajib? Murajaah. Jadi murajaah adalah fa'il kepada yajibu. Murajaah adalah fa'il kepada yajibu. Fa'il asal-asalnya adalah isim lah. Masdar ni isim. Kita guna masdar, dia adalah isim untuk jadi fa'il. Ini yang kita asal. Ini yang asal-asal kita belajar. Fa'il ni apa? Ismun marfu'un ya'ti ba'dal fi'li. Isim marfu' yang datang selepas fi'il. Dia ada fi'il dia sendiri. Jadi fa'il asal-asalnya adalah isim. Boleh tak kita pakai fa'il sebagai menggunakan fi'il? Kita tak pakai isim? Boleh, tapi gunakan apa? Kena syarat dia gunakan an. Kena ada apa? Kena ada an. Jadi an ini menukarkan fi'il an yuraji'u, dia menjadi masdar. Asalnya muraja'ah. Yajibu 'ala tullabi an yuraji'u darsa. Baik. Contoh yang seterusnya. Ini yang selalu kita pakai dalam karangan, nanti kita pakai ayat macam ni. Wajib kepada pelajar-pelajar mengulang kaji. Contohnya lah. Wajib kepada orang Islam untuk sembahyang. Macam mana ayat dia? Yajibu. Alal. Kat atas apa? Wajib kepada orang Islam. Al-muslimin. Alal muslimina. Untuk sembahyang. Ayusalliya. Okey, kita boleh pakai dua-dua ayat. No? Kita boleh pakai an, ay, yusalli. Yusallu. Yusallu. Sebab yusallu. Sebab muslimin. Sebab orang. Ini. Jamak muzakkar salim. Jamak. Bila jamak, asalnya yusalluna. Bila masuk an, kita kena buang nun. Dan kita tulis buat alif sikit sebagai ganti dia. Nak membedakan dia dengan fi'il yang memang hujung dia waw. Jadi yajibu 'alal muslimin an yusallu, sembahyang. Dan yang ini kita boleh tukar dia balik kepada masdar ataupun isim dia tu. Yajibu 'alal muslimina. Apa masdar dia? Salla yusalli. As-salat. As-salatu. Yajibu 'alal muslimina as-salatu. Baik. Kita tengok yang kedua. Ayat yang lain yang menggunakan an-masdariyah yang selalu digunakan dalam karangan. Yan bari. Bisa tengok yan bari. Bisa dengar kan perkataan yan bari kan? Yan bari. Bisa. Yang bari bermaksud hendaklah. Okey, yang bari ala, kita buat ala asy-sya'b, rakyat ataupun ar-ra'iyah lah. Asy-sya'bu rakyat ataupun bahasa Melayu dia pakai ar-ra'iyah, rakyat. Ar-ra'iyah. Yang bagi ala ar-ra'iyah mengundi. Mengundi apa undi dalam bahasa Arab? Yang bagi ala ar-ra'iyah. Pilih. Al-intikhab. Intakhaba, yantakhibu intikhaban. Okey. Al-intikhab. Pilihan raya ataupun pengundilah intikhab. Ataupun ayat mudahnya kalau tak mau pakai intikhab kita pakai an. An pakai fi'il mudhari' intakhaba yantakhibu intikhaban. Kamu sebut intikhab tadi adalah masdar. Sekarang kita tukarkan masdar tu kepada fi'il mudhari'. Yang bagi 'ala ar-ra'iyah an Yantakhiba. ayanta. Ra'iyat ni seorang ke ramai? Ramai. Ramai kan?
Rakyat ni walaupun kamu nampak dia adalah muannas, tetapi sebenarnya dia kalau ikut dari segi makna dia macam muzakkar, ramai. Rakyat tu ramai. Asalnya ayyantakhibuna, bila masuk an, yantakhibun sebab ramai kan. Bila masuk an kita buang nun. Dia jadi mansub lah. Ayyantakhibu. Memilih apa? Wajib apa? Hendaklah memilih apa? Ar-Rais Ra'isul Wuzara. ataupun seorang pemimpin yang baik. Ra'isan. Lepas hendaklah memilih Ra'isan yang baik apa dia? Hasanan. Ataupun Tayyiban yang baik. Salihan. Apa lagi? Ra'isan Tayyiban Hasanan Salihan. Qawiyan. Mesti kuat. Dia punya pemimpin ni mesti kuat. Okey. Poin kita kat mana? Poin kita kat sini. Dan dekat sini. Yang bari. Okey, siapa boleh terjemah ayat ni? Yang sama dengan bahasa Melayu. Yang sesuai dengan bahasa Melayu. Siapa boleh terjemahkan ayat ni yang sesuai bahasa Melayu? Hendaklah atas setiap rakyat itu memilih pemimpin yang baik. Cantik tu. Itu terjemahan harfi. Terjemahan satu persatu ikut bahasa Arab. Jadi, tapi bahasa Melayu, dia bermula dengan, dia tak mula dengan hendaklah. Dia mula dengan subjek. Dia mula dengan subjek itu. Rakyat, hendaklah. Rakyat hendaklah. Yang bari itu kan hendaklah. Kan? Ataupun sepatutnya, ataupun nak kena sayugia, hendaklah, rakyat hendaklah. Ayyantakhibu. Memilih. Ra'isan Tayyiban. Pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik. Yang baik. Baik. Nampak tak? Jadi, tadi kita pakai yajibu. Sekarang kita pakai yang bari. Yajibu ala, yang bari pun ala juga. You know? Dan an itu berfungsi selepas dia. Ini ayat-ayat yang selalu datang selepas yajibu dengan selepas yang bari. Ada lagi tak ayat lain? Banyak lagi ayat lain. Sekarang kita tengok pula. Okay, sebelum tu. Yang bari ni fi'il mudhari'. Sebelum kita masuk yang baru, contoh yang baru, yang bari ni fi'il mudhari'. Maksudnya hendaklah. Ataupun sayugia ke atas rakyat. Apa yang hendaklah tu? Apa yang nak kena buat tu? Apa yang sayugia tu? Pilih. Mana fa'il kepada yang bari? Okey, itu soalan yang direct lah. Mana fa'il kepada yang bari? Ra'iyah. Tak. Fa'il dia mana boleh jadi majrur? Ala huruf jar, ra'iyati majrur. Wajib ke atas ataupun Wa. Takdiru wa. Yantakhibu. Yantakhibu fa'il tak boleh jadi fa'il, Ni kaedah mengatakan fa'il mestilah isim, betul tak? Fa'il, kamu ngapain masa 3 4 dulu? Al-fa'ilu ismun marfu'un. Idza isim marfu' yati ba'dal fi'li. Sekarang ini apa yang nak kena buat tu? Benda apa yang nak kena buat? Benda apa yang bari tu? Okey, kita tengok balik an dengan yantakhibu ni. Dia menukarkan fi'il kepada an dengan yantakhibu ni dia boleh ditukarkan kepada masdar. Masdar tu isim. Apakah isim di sini? Al-intikhab. Intikhab. Isim di sini adalah intikhab. Jadi masdar inilah, intikhab inilah yang menjadi fa'il sebenarnya. Fa'il kepada yang bari.
Yang bagi ala ra'iyati intikhabu ra'isin tayyibin. Memilih ra'is ketua yang baik. Pemimpin yang baik. Jadi yang bagi fa'il dia mana? Intikhab ini. You know? Intikhab ni datang dari mana? Daripada, dia adalah masdar yang datang daripada an dengan fi'il mudhari'. An ni, nama dia an masdariyah, menukarkan fi'il mudhari'. Dia dengan fi'il mudhari' itu boleh bertukar menjadi masdar. Masdar itu adalah isim. Okay, no? Jadi Ustaz dah terang tadi, macam sebelum ni kalau guru mudah beritahu, an ini berfungsi apa dia? Meletakkan fi'il di tempat yang sepatutnya isim. Ini isim, masdar ni isim. Tiba-tiba kita nak pakai fi'il. Kita buh an dekat fi'il mudhari' itu. Boleh dia menggantikan tempat masdar. Yang bagi ala ra'iyah, intikhabu ra'isin tayyibin. Kita boleh tukar intikhab tu menggunakan yang bagi ala ra'iyati an yantakhibu ra'isan tayyiban. Okey. Kita tengok kepada contoh seterusnya tempat yang digunakan an. Tadi fa'il. Sebelum ni fa'il. Yang bagi fa'il daripada intikhab. Masdar tu. Yajibu. Mana fa'il dah? As-salatu. Masdar kepada an yusallu. Ay yusallu. Jadi yajibu fa'il. Fa'il dari mana? As-salatu. Yajibu as-salatu alal muslimina. Ayat asal dia yajibu as-salatu alal muslimina. Baik. Jadi masdar tu fi'il an dan juga fi'il mudhari' itu boleh duduk di tempat fa'il. Dia juga boleh duduk di tempat maf'ulun bih. Contoh yang kita ambil tadi, uridu. Uridu fi'il dengan fa'il. Mana fi'il? Uridu. Mana fa'il? Dhamir ana. Dhamir dia, dhamir ana. Fi'il dengan fa'il. Ini dia punya fi'il dengan fa'il. Uridu, dia ada fi'il dengan fa'il. Nak apa? Uridu as-salata. Saya nak sembahyang. Uridu as-salata. As-salata maf'ulun bih. Mansub. Boleh kita tukar as-salata kepada fi'il? Kita bubuh an dekat dia, jangan pakai fi'il mudhari'. Dia akan jadi apa? Yusalla. Uridu kita boleh pakai uridu salata an usalliya. Uridu untuk ana kan? An usalliya. Uridu salata boleh kita tukarkan as-salata kepada an dengan fi'il mudhari' dia. Uridu an usalliya. Okey, nampak nah? Kita tak bolehlah pakai an yusalliya. Bolehlah kalau kita nak pakai aku nak dia hadir. Uridu an ya'tiya. Aku nak dia datang. Boleh. Aku nak dia datang. Ya. Uridu untuk ana. An ya'tiya fa'il dia adalah huwa. Aku nak dia datang. Boleh? Tak ada masalah. Tapi di sini, uridu salat, aku nak sembahyang. Maksudnya aku sendiri yang nak sembahyang, betul tak? Jadi kita kena samakan dhamir ni. Dhamir di sini, ini uridu ana. Di sini usalli pun fa'il kepada salah siapa yang nak sembahyang? Ana kan? Saya yang nak sembahyang kan? Jadi fa'il dia adalah usalli fi'il, ana tu fa'il dia. Uridu an usalliya. Bila ana, dia tak boleh pakai yusalli, dia kena pakai usalli. Uridu an usalliya. Kalau kita pakai yuridu pula, yuridu Zaidun untuk sembahyang, an yusalliya. Nampak tak? Yuridu Zaidun, Zaid nak apa? An yusalliya. Dia nak sembahyang. Samalah, yuridu Zaidun as-salata. Kita boleh tukar jadi yuridu Zaidun an yusalliya. Okey, masa Allah. Boleh terus lagi tak? Boleh sambung lagi tak? Kita bajet sejam je ni. Boleh. Ustaz Wan,
Ustaz Wan macam mana Ustaz Wan? Boleh Bismillah. Ustaz. Boleh Ustaz. Okey. Boleh Ustaz. Cuma apa Kokot dia nak tanya Kalau nak tanya terus sambil-sambil tanya. sambil-sambil tu boleh tanya direct nah. Boleh tanya direct. Kita buka aja. Kalau kita tak faham sepanjang Ustaz boleh interrupt, boleh tanya lah. Minta Ustaz Wan tolong tengok Ustaz dekat in-call message tu. Saya duk tulis dekat, saya duk pakai whiteboard ni, Jamboard ni. Kadang-kadang tak dan tengok apa message, soalan dekat message. Okey dia tanya Ustaz. Masdar ni kata asal ke Ustaz? Masdar kan asal Masdar dia. ni apa dia? Masdar Ustaz terang pasal masdar. Apa maksud masdar tu? Masdar ni kalau tengok dalam kamus lah. Kamus selalunya dia akan bagi 3 benda. Contohnya kataba, yaktubu, kitabatan. Apa maksud kataba? Menulis. Menulis. Okey, semua ni maksud menulis kan? Kataba menulis, yaktubu menulis, kitabatan pun, kitabah pun menulis. Apa beza tiga-tiga? Madhi, mudhari'. Okey, madhi maksudnya dia ada kataba ni, dalam ni ada huwa. No? Kalau Zaidun, kataba Zaidun lah. Jadi menulis. Bila dia dah masa kan, kataba ni kan? Ya Ustaz. Maksudnya telah menulis fi zamanil madhi, telah menulis, dia dah masa dah. Yaktubu menulis tak? Menulis. Tapi bila menulis tu ada masa tak? Sedang. Ya. Sedang tu ya. Sedang menulis. Tadi telah Lagi. menulis, ni sedang menulis. Okey, fi'il ini fi'il madhi dia maksudnya telah menulis, kataba. Fi'il mudhari' yaktubu maksudnya sedang menulis ataupun akan menulis. Fi'il mudhari' dia boleh dua, dia boleh sedang boleh, akan pun boleh, mustaqbal pun boleh. Jadi fi'il dia ada unsur masa. Dia ada unsur masa dekat fi'il tu. Kataba, yaktubu dia ada unsur masa. Masdar yang kamu kata asal itu, kata yang tak ada langsung unsur masa. Dia kitabatan ni menulis. Menulis. Ada unsur masa tak? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada unsur masa, inilah yang dinamakan masdar. Asal-asal dia tak ada aksesori apa, dia tak ada pakai apa, dia memang asal-asal dia. Itu macam kamu kata asal tu. Okey nah. Jadi dalam kamus, kalau kamu tengok Ustaz nak share satu kamus ni. Kalau dalam bahasa Melayu, lah. dalam bahasa Melayu Ustaz kita buat penambahan an ke an macam tu kah? Pemakanan, ya, penulisan. Kita jadikan kita buah imbuhan itu macam makan, dia makan juga, makan. Bila kita tu pemakanan ataupun perbuatan makan tu lah, tanpa ada melibatkan masa, dia maka dia tak jadi fi'il, dia tak jadi perbuatan, dia jadi makan saja. Okey, lah ni macam ni lah. Kita sama ada kita buat imbuhan ke tak buat imbuhan, kita ingat macam ni. Fi'il madhi kalau makan, akala kan? Maksudnya telah makan. Ya'kulu makan juga tapi sedang makan. Tapi kalau makan saja tanpa unsur masa, tak telah pun tak, apa sedang pun tak, dia hanya makan saja. Maka dia akan jadi masdar. Akala ya'kulu dia akan jadi masdar dia aklan. Aklan itulah makan tanpa ada telah makan ke ataupun sedang makan ataupun siapa makan dia tak ada. Okey nah. Allah SWT. Saya nak tunjuk dalam kamus Al-Muyassar. Nampak tak? Hai ra'aitum asy-syashah? Naam. Okey, tengok perkataan memfardukan. Farada. Farada memfardukan. Farada yafridu
Fardhan kan? Okey, dia bagi 3. Dalam kamus sebenarnya dia akan bagi 3 macam ni lah. Memfardukan, farada, yafridu, fardhan. Farada ala. Farada. Contohnya Allah memfardukan salat ke atas orang Islam. Faradallahu as-salata 'alal muslimina. Allah memfardukan salat. Ataupun kita boleh pakai aujaba, yujibu ijaban. Aujaballahu, Allah mewajibkan as-salata, salat 'alal muslimin kata orang Islam. Okey nah. Ini contoh yang dia bagi kata kerja yang diberikan juga masdar dia. Jadi, kamu boleh buat pilihan. Kamu nak pakai, kalau kita dah ada ilmu an masdariyah ini, kita boleh pakai aujaba yujibu untuk fi'il, yujibu, ataupun kita boleh pakai ijaban. Kita boleh pakai masdar ijab tu. Kita tengok contoh yang lain yang mudah sikit. Okey, faedah. Tengok faedah di sini. Ataupun faham. Fahima, kat hujung ni, fahima yafhamu fahman. Contoh, yajibu ala tullab, wajib kepada pelajar memahami pelajaran. Macam mana kita nak buat ayat? Wajib kepada pelajar memahami pelajaran. Yajibu, pakai yajibu atau pakai yambari. Yambari pun boleh maksud wajib jugalah ataupun bermaksud hendaklah. Pelajar wajib ataupun pelajar hendaklah memahami pelajaran. Kita pakai fahima ataupun yafhamu ataupun fahman. Nak pakai yang mana? Okey, kamu boleh tulis di ruangan mesej tu Untuk Ustaz Wan tolong tengok Ustaz yang komen-komen di mesej. Siapa nak cuba buat? Okey, ada soalan wajib kalau letak masdar. Ya, bukan wajib tapi kebanyakannya kalau kita tak pakai fi'il mudhari' kita pakai masdar. Kalau tak pakai masdar kita boleh pakai fi'il mudhari'. Dia variety. Variety ni kepelbagaian. Nah. Kepelbagaian dalam bahasa ni yang memberikan kata-kata bahasa tu cantik. Kita taklah semua pakai masdar semua ada. Kita taklah pakai fi'il mudhari' semua. Yang ada an kat depan dia ada. Kita ada tempat kita pakai masdar, ada tempat kita pakai fi'il mudhari'. Jadi kepelbagaian ni lah membuatkan insya' kamu jadi cantik nanti. Okey, tolong buat ayat. Wajib ataupun hendaklah pelajar hendaklah memahami pelajaran. Pakai yang bagi ala tullab, cantik. Ayyafhamu dirasatihim. Ayyafhamu ad-darsa nah. Okay, kamu boleh pakai yafhamu tu. Kamu boleh pakai fi'il. Kalau nak pakai masdar, fahman macam mana nak buat? Yang bagi ala tullab. Ayyafhamu kamu buang terus, kamu pakai fahma. Fahmud darsi. Faham? Yang bagi ala tullabi fahmud darsi. Kamu pakai masdar kat belakang. Okey, nampak nah? Jadi ayat-ayat ni kita boleh pelbagaikan. Kalau kamu tak cukup ayat nak pergi cukup 150. Kamu nak pakai yang mana? Yang bagi ala tulab an yafhamu ad-darsa ke? Kamu nak pakai yang bagi ala tulab fahmud darsi? Kamu contoh yang ambil Faisal. Iya. Yang ada an tu tak? Buh ada an. Sebab apa kita buh ada an? Cukup syarat. Nak bagi cukup. Nak bagi banyak perkataan. An tu dikira satu perkataan asing tau. Jadi, kepelbagaian inilah yang membuatkan kita boleh melebihkan perkataan tu. Nak 150. Alamak, kita kira 149 macam mana? Cari satu masdar yang mana kita boleh tukarkan dia ke menjadi an-masdariyah dengan fi'il. Jadi 2. Fahmud dars kita jadi an yafhamad dars. An yafhamu ad-dars. Jadi, asalnya fahmud dars kita tukar menjadi 2 perkataan an yafhamu ad-dars. Itulah antara fungsinya. Tapi sikit sangatlah an satu saja kan. Tapi kalau adalah ayat tu banyak masdar kita semua tukar kepada an jadi boleh banyak. Itu teknik sajalah. Tetapi kalau kamu boleh pakai dua-dua, ada tempat kamu pakai masdar, ada tempat kamu pakai an masdariyah dengan fi'il mudhari', maka nampaklah kepelbagaian dan nampaklah cantiknya insya' kamu.
Okey nak? Baik, Ustaz. Okey. Ini kamus ni kerana dia bagus ni untuk bantu kamu buat insya' karangan bahasa Arab. Kamu muyassar. Terus kepada kita punya kelas kita. Minta izin kita sambung sikit lagi noh. Boleh Boleh, Ustaz. boleh. InsyaAllah. Sambung sikit lagi. Nak tambah sikit lagi lah. Tak banyak dah. Ada perkataan-perkataan yang kebanyakannya selalunya menggunakan an ini. Ustaz dah bagi beberapa perkataan yang guna an? Yang selalu digunakan yang menggunakan an? Yajibu uridu. An-fahman. Uridu. Lepas itu yajibu. Yambari. Lagi. Uridu. Ada lagi kan? Yajuzu. Okey. Yajuzu. Apa lagi? Okey, satu lagi yang selalu digunakan, atau saya nak publish dengan satu ni no. Yang selalu digunakan uhibbu ataupun ahabba yuhibbu. Lepas dia selalunya gunaan ahabba yuhibbu ataupun faddala ufaddilu. Faddala ufaddilu. Faddala yufaddilu. Kalau saya jadi yuhibbu, saya suka, akan jadi uhibbu. Uhibbu. Kalau yufaddilu, saya suka, saya minat, Ufaddil. jadi ufaddilu. Baik. Ini antara ayat yang banyak menggunakan an lah. Contohnya yuhibbu. Yuhibbu Zaidun untuk baca Al-Quran. Macam mana kita kata yuhibbu. Yuhibbu Zaidun baca Al-Quran. Qira'atal Qur'ani. Okey, qira'atal Quran. Qira'ah ni masdar. Tukarkan dia kepada an dengan fi'il mudhari'. Jadi dia akan jadi ayat dia. Yuhibbu Zaidun An yaqra'a. an yaqra'a. Santi. An yaqra'al Quran. Jadi an yaqra'a ni dia adalah dia boleh ditukarkan kepada masdar jadi qira'ah. An yaqra'al Quran jadi qira'atal Quran. Yuhibbu Zaidun an yaqra'al Quran. Contoh yang lain. Uhibbu. Saya suka mendengar hadis. Uhibbu. Saya suka uhibbu mendengar hadis. Asma'. Asma'a. Okey, kita boleh pakai an asma'a. Asma'. An asma'a al hadis. Hadis. Al-hadis. Okey, an asma'a tukarkan kepada masdar dia. Apa masdar sami'a yasma'u? Samaan. Sama' sami'a yasma'u, sama'an ataupun sam'an no. Sama' boleh, sam'an boleh, sama'an boleh. Jadi uhibbu sama'al hadis. Aku suka mendengar hadis. Jadi an asma'a, an dengan fi'il mudhari' kita tukar kepada masdar sama'. Uhibbu sama'al hadis. Okey. Kalau benci pula boleh juga kita menggunakan an. Benci. Akrahu, kariha yakrahu. Kariha. Kariha yakrahu. Kariha fi'il madhi, yakrahu fi'il mudhari'. Buat ayat, saya benci
Minum berdiri. Akrahu an ashraba Akrahu an ashraba an ashraba aqama qa'iman dalam keadaan berdiri. An Qa'iman. ashraba qa'iman. qa'iman. Akrahu an ashraba kita tukarkan kepada masdar. Syariba yashrabu syurban akan jadi akrahu asyurba qa'iman. Akrahu asyurba qa'iman. Nampak? Akrahu asyurba qa'iman. Okey, banyak lagi sebenarnya penggunaan an ni. Dia boleh jadi mubtada'. Dia boleh jadi mubtada' noh. Contohnya dalam Quran antasumu khairul lakum. Ini untuk orang musafir. Siapa-siapa yang musafir dia boleh buka puasa. Tetapi Allah kata antasumu, kamu berpuasa khairul lakum, lebih baik untuk kamu. Jadi kita tukarkan antasumu kepada masdar, dia akan jadi apa? Apakah masdar tasumu? Sama yasumu. Apa masdar dia? Siyam. Siyam dia. Siyam. Jadi di sini dia adalah mubtada'. Siyamukum khairul lakum. berpuasanya kamu. Siyam ni adalah masdar, dia adalah mubtada' duduk depan. Isim duduk depan jadi mubtada'. Asalnya siyamukum khairul lakum. Berpuasanya kamu lebih baik untuk kamu. Okey. Dia boleh jadi juga, ni last dia boleh jadi juga last, terakhir sekali saya nak berhenti 10 suku. Dia boleh duduk tempat majrur. Tadi kita tengok dia boleh jadi fa'il. Yajibu an yusalli, yajibu 'ala at-tullab an yusallu, yajibu 'ala at-talib an yusalli. Yajibu atau yanbaghi 'ala al-muslimin atau yanbaghi 'ala at-talib an yusallu. Dia boleh jadi fa'il. Dia boleh jadi maf'ulun bih. Uhibbu tu fi'il dengan fa'il. Uhibbu sama'al hadis. Sama'a tu jadi maf'ulun bih. An asma'a dia jadi sama'a, dia jadi maf'ulun bih. Sekarang dia boleh duduk dia boleh duduk di tempat majrur. Asal-asalnya isim. Contohnya atawadda'u aku berwuduk sebelum aku sembahyang. Macam mana kita nak kata? Atawadda'u Qabla an sebelum usalli. sebelum sembahyang. As-salah. Qabla an usalli. Qabla as-salah. Okey, qabla salati kan? Qabla salati. Dia jadi majrur. Sebab apa? Qabla mudhaf, salati majrur, mudhafun ilaih. Salati mudhafun ilaih. Kita boleh tukar dia kepada ni masdar ni, kita boleh tukar dia kepada an dengan fi'il. Kita akan jadi ayat dia. Atawadda'u qabla an apa? An usalliya. An usalliya. An usalliya. Jadi dia boleh duduk tempat majrur. Qabla salati, masdar tu majrur, maka dia pun duduk tempat an dengan dia punya ni, dia jadi duduk tempat majrur. Tadi ini dia duduk depan, jadi isim duduk depan dia jadi apa? Marfu'. Isim marfu' depan tu kita panggil apa? Jumlah ismiyah kita panggil mubtada'. Dia duduk tempat mubtada'. Di sini akrahu ana. Dalam ni ada ana, akrahu, saya benci. Siapa benci? Saya benci. Ada fi'il, ada fa'il. Di sini dia jadi apa? Asyurba jadi apa? Aku benci apa? Benci minum dia. Maf'ulun bih mansub. Ni maf'ulun bih mansub. Asyurba mansub bil fathah. Maka sini an masdariyah duduk tempat maf'ulun bih mansub.
Yang ni pun duduk tempat maf'ulun bih. Sama'a. Uhibbu dalam ni ada ana. Fi'il dengan fa'il. Uhibbu fi'il. Siapa yang suka? Saya suka. Ana. Suka apa? Yang ni maf'ulun bih dia. Sama'. Maka an masdariyah dengan fi'il bila duduk tempat maf'ulun bih mansub. Sama juga yuhibbu maf'ulun bih mansub. Okey. Uridu. Yang ni pun maf'ulun bih ke? Uridu ana fi'il fa'il as-salata maf'ulun bih mansub boleh jadi an usalliya. Uridu an usalliya. Dia duduk tempat maf'ulun bih yang mansub. Yang ni duduk tempat fa'il yang marfu'. Yang bagi intikhabu. Ibu ni fa'il marfu'. Maka dia boleh tukar dia jadi an yantakhibu. Dia duduk tempat fa'il marfu'. Yajibu ay yusal yajibu as-salatu. Ini adalah fi'il. Ini adalah fa'il dia. Dia boleh duduk tempat fa'il marfu'. Jadi an masdariyah ini dia boleh duduk di tempat isim. Sama ada isim tu marfu', contohnya fa'il. Sama ada isim tu mansub, contohnya maf'ulun bih. Sama ada isim tu adalah majrur ketika dia jadi mudhafun ilaih. Boleh tak? Itu saja pada malam ni perkongsian daripada Ustaz. Ada soalan tak? Ustaz Wan ada nak tambah? Ustaz Ridwan? Ustaz, ada beberapa soalan dekat chat ni, Okey, saya ruangan tengok. chat ni. Yang pertama Ustaz, Baik. Ya. macam mana kita, soalan daripada Hana, macam mana kita nak Ya. tahu bila kita nak tambah alif lam, tak kena tambah alif lam dekat masdar tu? Tadi akrahu asyurba. Pasal apa Ustaz tambah alif lam? Pasal apa yang lain Ustaz tak tambah alif lam? Tu soalan dia. Soalan okey, baik. Okey, soalan kedua daripada Ahmad Syafiq daripada Semahi. Ya. Ustaz, kenapa dekat mukadimah tadi Ustaz ni alhamdulillah, kenapa Rabbil Alamin tu tak jadi badal? Ustaz kata na'at. Satu. Okey, dan yang ketiga yang saya dapat mesej ni, Ustaz, ada tak perbezaan antara penggunaan an masdariyah dengan secara takwil dengan penggunaan masdar? Kita nak guna fi'il dengan masdar tu, mana ada perbezaan dari sudut makna tak? Okey, kita jawab soalan yang pertama dulu. Bila kita letak alif lam tu, okey, lam macam ni lah. Kaitan dia, kamu kena banyak membaca. Bila kamu banyak membaca, kamu akan tahu tempat mana kita akan pakai alif lam, tempat mana yang kita tak pakai alif lam. Okey no? Contoh kita bagi di sini. Selalunya yang kita pakai alif lam ni, baik dah habis dah muka surat dah. Okey, tengoklah. Sorry. Yang kita pakai alif lam ni no. Di sini kalau dia perkataan tu perkataan tunggal, kalau perkataan tu perkataan tunggal, dia tak jadi mudhafun ilaih, maka kita buat alif lam lah dekat dia. Contohnya atawaddau qabla as-salah, atawaddau qabla an usalliya, kita tukar dia kepada masdar atawaddau qabla as-salati. Okey no? Yang ni pula perkataan ni perkataan tunggal juga, akrahu asyurba qa'iman. Dia tidak jadi mudhafun ilaih. Maka kita bubuh alif lam dekat dia. Okey, di sini okey, sama al-hadis. Kita idhafatkan masdar kepada hadis. Masdar kepada maf'ulun bih dia. Asalnya an asma'al hadisa. Asma'a fi'il, hadisa jadi maf'ulun bih. Asma'a dengan ana, dalam ni ada fi'il dengan fa'il. Di sini hal hadis jadi maf'ulun bih. Bila kita tukar, kita sandarkan masdar ni kepada maf'ulun bih. Sama al-hadisi. Kita sandarkan masdar, kita sandarkan kepada maf'ulun bih yang asal dia maf'ulun bih dia, maka masdar ni jadi mudhaf, maf'ulun bih di mudhaf ilaih. Sebab itu masdar kita tak letak alif lam, sebab masdar ni adalah mudhaf. Mudhaf kena buang alif lam. Okey nah? Okey, boleh nampak kot? Satu contoh tu. Macam ayaqra'al Quran
an yaqra'al Quran, kita tukar kepada qira'atal Quran. Qira'ah jadi mudhaf, al-Quran jadi mudhafun ilaih. Okey, puas hati tak jawapan tu? Kita nak jawab kepada soalan yang kedua. Perkataan Ustaz. tunggal tu maksudnya perkataan yang tidak disandarkan kepada mudhaf ilaih. Dia tak jadi mudhaf lah. Dia perkataan tu duduk sorang-sorang dia. Uridu apa? Uridu an usalliya, uridu salata. Uridu as-salata. As-salata duduk satu-satu dia. Tapi kalau uridu an usalliya subha, aku nak sembahyang subuh, maka uridu kita tukar kepada masdar, kita jangan buang alif lam. Uridu salatas subhi. Kita jadikan dia mudhaf ilaih, kita bila jadi mudhaf dia kita tak boleh buang alif lam, kena buang alif lam. Uridu salatas subhi. Sebab dia bukannya perkataan tunggal, dia jadi mudhaf kepada subuh. Salatas subhi. Salata jadi mudhaf, as-subhi jadi mudhaf ilaih. Sebab tu mudhaf dia tak boleh ada alif lam. Okey, soalan yang kedua. Kenapa Rabbil Alamin tak jadi badal? Baik. Saya bila nak i'rab Rabbil Alamin tadi ni, awal-awal tu saya memang letak badal lah. Sebab siapakah Allah? Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Siapakah Tuhan semesta alam? Allah. Dari segi logiknya kita tengok sama. Dari segi logiknya siapakah Allah? Rabbul Alamin. Siapakah Rabbul Alamin? Allah. Asal-asal kita nampak, memang nampak dia jadi badal. Tapi bila saya rujuk balik tafsir, dalam tafsir kata na'at, dalam tafsir kata sifat na'at, yang sifatnya adalah Tuhan sekalian alam. Jadi secara yang kita nampak awal-awal tu, Ustaz pun nampak macam badal. Tapi bila kita rujuk balik dalam tafsir, bila i'rab, depa kata, ulama kata na'at, maka saya pun tukar jadi na'at lah. Okay, no? Kalau ada jumpa sumber yang lain yang menegas, yang mengatakan itu adalah badal, alhamdulillah boleh tunjuk lah. Sebab memang secara instingnya bila kita ngaji saraf ni nampak macam Allah dengan Rabbil Alamin tu benda yang sama. Allah siapa? Rabbil Alamin. Siapa Rabbil Alamin? Allah. Maka boleh kita kata Rabbil Alamin tu adalah badal. Tapi dah tengok rujuk kepada tafsir, kepada i'rab, depa i'rab, ulama i'rab menjadi na'at, maka kita pun ikutlah. Okey, yang ketiga tadi Ustaz Ridwan, soalan dia macam mana? Yang ketiga tu penggunaan fi'il dengan Apa beza masdar. dia? Okey, ada baik. perbezaan makna tak? Ada. Sebab bila masdar, tadi Ustaz katakan, masdar tidak melibatkan masa. Okey, aku mana tadi? Okey, akrahu an ashraba. Aku benci untuk aku minum. Okey, di sini ada fi'il mudhari'. Benci, aku sedang minum. Maksudnya benci, aku sedang minum. Nampak? Dalam fi'il ni dia ada fa'il. Dia ada apa satu lagi? Ada satu lagi zaman. Masa dia. Nampak tak? Fa'il dan juga ada zaman. Bila kita pakai masdar, dia tak kira lah. Aku minum ke, Zaid minum ke, Fatimah minum ke, janji aku tak suka minum diri. Hak ayat atas, aku tak suka aku minum diri. Tak? Ayat di bawah ni, aku tak suka minum diri. Siapa minum diri pun aku tak suka. Janji minum diri tu aku tak suka. Nampak tak apa beza antara guna fi'il dengan guna masdar? Sebab masdar isim ni dia yufidus subut. Isim ni dia sabit, tetap. Kalau fi'il dia berubah-ubah. Boleh jadi sebelum ni dia minum, sebelum ni lepas ni sedang minum, lepas ni tak minum. Jadi ada zaman, ada perkaitan masa sebelum, selepas sebagainya tu. Jadi dia tajaddud, dia yufidut tajaddud. Dalam ilmu nahwu disebut dalam kitab-kitab sebut fi'il dia tajaddud, berubah-ubah. Nah, ada minum, tak minum. Ada minum, tak minum. Tapi kalau asyurba, minum. Tak kira lah. Minum sebelum nikah, selepas kah, sekarang kah. Janji aku tak suka minum diri. Okey nah? Boleh faham? Ada beza tu. Dari segi makna. Wallahu alam. Boleh ikut Ustaz?
Ustaz Ridwan nak tambah? Okey, Kukuk ada soalan lagi? Kukuk saya buka lagi soalan. Ada soalan? Okey, Ahmad Syafiq. Fadhal. Ustaz, macam yajibu alal muslimin as-salata, adakah yang tu dikira sebagai fi'il lazim sebab dia tak ada maf'ulun bih? Yajibu 'alal muslimin. Fi'il lazim, betul? Yajibu tu fi'il lazim. Yajibu fa'il lazim. Ya. Yajibu. Yajibu as-salat. Asalnya tajibus salatu lah. Oleh kerana salat ni bukan muannas hakiki, kita boleh pakai yajibu. Yajibu ni, ini kamu ngaji tentang nam tinggi lagi lah. Asalnya as-salatu tu adalah as-salatu muannas kan? Tapi muannas dia bukan muannas sebenar. Dia muannas majazi. Sebab tu kita boleh pakai yajibu, kita boleh pakai tajibu. Okay, no? Ala kulli hal, dia punya point dia adalah yajibu tu adalah fi'il lazim, dia tidak ada maf'ulun bih. Yajibus salatu ataupun Syukran. salatu. Okey, boleh kot Ustaz Wan. Kita bajet pukul 10 berhenti, lajak 10.30 dah. Okey, baik. Jadi فنقدم الشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ محمد فردوس على درسه في هذه الليلة المباركة. إن شاء الله anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, plan kita Ustaz dengan Ustaz Fidah dan beberapa orang guru lagi, insya-Allah kita akan buat program ni secara berkala lah. Secara berkala, minggu depan insya-Allah akan ada lagi. Untuk minggu depan insya-Allah kita akan start dengan al-jumlah al-ismiyah, kemudian al-jumlah al-fi'liyah. Kemudian daripada ayat yang basic tu kita akan garapkan macam mana daripada ayat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ayat basic tu kita akan kembangkan menjadi ayat yang panjang sebelum kita membina faqrah, membina perenggan. Untuk tempoh 3 minggu yang pertama ataupun 4 minggu yang pertama ni kita akan belajar untuk membina ayat basic dengan betul. Sebab masalah sekarang ni kita nak buat ayat panjang tapi basic kita tak ada. So kita akan memperkemaskan dulu untuk buat ayat-ayat basic, insya-Allah bertemu lagi minggu depan pada waktu yang sama, insya-Allah hari yang sama. Sebelum Ustaz tutup, insya-Allah antara yang Ustaz nak fokus ataupun Ustaz Fidah nak fokus malam ni ialah penggunaan an lah. Ustaz nak ulang balik penggunaan an dan beberapa kalimah yang kita dapat hari ni untuk kita guna dalam insya. Kalau Ustaz perhati, kalimah-kalimah ni banyak kali kita akan guna. Bukan sekali tapi banyak kali kita boleh guna dalam sesebuah insya. Yang pertama yajibu, yang kedua boleh sambung. Yang bari, ahsanta, Allah. Yang ketiga yuridu, Allah. Lagi? Ada lagi tak? Akrahu. Yakrahu, kemudian lagi yuhibbu, dan ada beberapa lagi yang insya-Allah selepas ni kita akan sambung. Kalau anak-anak murid Ustaz perkenalkan dengan satu istilah jisrun. Kita akan perkenalkan jisrun tu, dalam tu dia ada beberapa gabungan perkataan yang kita akan kerap guna dalam insya. Ada lebih kurang 6 untuk kita guna dalam dan penggunaan tu termasuk dalam tu adalah penggunaan an-masdariyah. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi. Minggu depan jangan lupa lah kalau kamu nak join masuk awal sebab kita terhad kepada 250. Hari ni tadi 200 lebih, ni dah kurang dah lah. Okey. Yang kedua, tolong kamu sediakan satu buku kecil untuk kamu catat al-kalimat al-jadidah. Perkataan-perkataan baru, kosakata baru, dan jangan lupa juga sediakan satu kamus. Kamus yang boleh kamu gunakan untuk mencari sebab Ustaz lebih suka kamu buat ayat sendiri. Ayat kendiri kamu, kita akan bagi ayat teks bahasa Melayu, kamu cuba apply dalam bahasa Arab. So kamu perlu kepada kamus. So minggu depan insya-Allah kita berjumpa lagi dan Ustaz ucap terima kasih lagi sekali kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus bin Had ala
هذا اللقاء على تقديمه قبل قليل، ونشكركم أيها الحضور الكرام على مشاركتكم في هذه الجلسة المباركة، ونشكر الجميع على من ساهم لنشر هذه الورشة. Terima kasih kepada orang yang menyebarluaskan bengkel ini. Wa nastaudi'ukumullah fi riayatihi wa amnih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jumpa lagi, jangan lupa ajak kawan-kawan. InsyaAllah. Hadir. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran ya Ustaz. Link nak menjerak kat mana? Apa Google Meet?